Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas taufik dan hidayahnya untuk sama-sama kita mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala, terutamanya ilmu tentang tafsir Al-Quran. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-33. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-34 surah Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lahum alla yu'azzibahumullahu wa hum yasudduna 'anil masjidil haram wa ma kanu awliya'ah in awliya'uhu illa almuttaqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Dan mengapakah mereka tidak diazab oleh Allah sedangkan mereka menghalang orang Islam daripada beribadah di Masjidil Haram, dan mereka juga bukanlah orang yang berhak menguasainya kerana mereka kafir musyrikin. Sebenarnya orang yang berhak menguasainya hanyalah orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa ayat aksaruhum la ya'lamun yang bermaksud kebanyakan mereka tidak mengetahui mengisyaratkan bahawa sebenarnya terdapat di kalangan kaum kafir musyrikin Mekah yang mengetahui dan menyedari bahawa tokoh pemimpin mereka yang mengaku sebagai pengelola dan pengurus Masjidil Haram itu pada hakikatnya tidak layak untuk tugas mulia tersebut. Bagi mereka yang menyedari perkara tersebut, walaupun mereka masih musyrik, tetapi dalam masa yang sama mereka juga menilai bahawa Masjidil Haram sebagai tempat yang perlu dimuliakan. Maka mereka pun menetapkan syarat tertentu kepada orang yang menguruskannya. Walau bagaimanapun, menurut sebahagian mereka, syarat tersebut tidak dapat dipenuhi oleh orang yang mengaku layak untuk mengurus Masjidil Haram. Menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab lagi, ayat ini juga boleh membawa maksud bahawa kaum kafir musyrikin Mekah pada masa hadapan akan memeluk Islam, ataupun orang yang telah mengetahui mengenai kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kesesatan kaum kafir musyrikin Mekah, tetapi dia tetap enggan menyatakan kebenaran tersebut kerana bersikap degil dan keras kepala. Tetapi janganlah menyangka bahawa Allah Subhanahu wa taala akan menangguhkan azab seksaan kerana merekalah yang mengelola dan mengurus Masjidil Haram. Hakikatnya mereka tidak layak dan tidak berhak untuk menjadi pengelola dan pengurus Baitullah. Apatah lagi pada ayat seterusnya, iaitu ayat ke-35 surah Al-Anfal. Allah menyatakan bahawa mereka menganggap solat di Masjidil Haram itu hanyalah bersiul-siulan, bertepuk tangan dan bermain-main. Sidang pendengar yang dimuliakan, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-34 surah Al-Anfal ini dengan menyatakan bahawa jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengazab kaum kafir musyrikin Mekah, maka ia adalah sangat wajar
kerana mereka telah menghalang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat daripada memasuki Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Mereka juga telah memaksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keluar dan berhijrah ke Madinah. Manakala Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-34 surah Al-Anfal ini dengan memberikan persoalan, mengapakah Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab kaum kafir musyrikin di Mekah? Bukankah mereka yang menghalang kaum muslimin untuk masuk ke dalam Masjidil Haram, seperti mereka melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada masuk ke dalam masjid itu pada tahun perjanjian Hudaybiyah. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir bahawa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih tinggal di Mekah, Allah telah menurunkan ayat yang bermaksud, dan Allah tidak akan mengazab mereka kerana kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tengah mereka. Kemudian selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, maka Allah menurunkan firman-Nya yang bermaksud, dan Allah tidak mengazab mereka kerana mereka memohon keampunan. Pada ketika itu di Mekah masih terdapat orang beriman yang sentiasa memohon ampun kepada Allah. Selepas orang beriman keluar dari Mekah, maka barulah diturunkan ayat yang bermaksud, mengapa Allah tidak mengazab mereka sedangkan mereka menghalang umat Islam untuk masuk ke dalam Masjidil Haram. Menurut Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi, kaum kafir musyrikin Mekah itu bukanlah orang yang berhak mengurus dan menguasai Masjidil Haram. Bahkan mereka pernah berkata, sebelum ayat ini diturunkan, kamilah penguasa Baitullah dan Masjidil Haram. Kami akan menghalang sesiapa sahaja yang kami kehendaki. Tetapi ayat ke-34 surah Al-Anfal ini telah menafikan kata-kata mereka. Sesungguhnya hanya orang beriman dan bertakwa sahaja yang berhak menjadi pengendali atau penguasa Masjidil Haram. Ayat ke-34 surah Al-Anfal ini dapat memberikan maksud bahawa wali dan kekasih Allah hanyalah orang Muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Tetapi bukan semua Muslim dikatakan sebagai wali Allah. Manakala Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-34 surah Al-Anfal ini menjelaskan bahawa Masjidil Haram dan Kaabah ialah tempat untuk beribadah kepada Allah yang Maha Esa, di mana ia telah dibangunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi kaum kafir musyrikin Mekah telah menjadikan rumah yang mulia itu sebagai tempat menyembah berhala. Selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah, antara tugas utama baginda ialah membersihkan rumah itu daripada tempat penyembahan berhala. Bahkan sebelum berhijrah ke Madinah, baginda sendiri telah mendirikan solat di Masjidil Haram berdasarkan perintah yang diwahyukan oleh Allah. Tetapi kaum kafir musyrikin telah menghalang baginda. Bahkan mereka juga pernah meletakkan kotoran dan kulit unta ketika baginda sallallahu alaihi wasallam sedang sujud ketika dalam solat. Selepas orang Islam berhijrah ke Madinah, mereka bercita-cita untuk melakukan ibadah dan tawaf di Masjidil Haram, tetapi mereka tidak dapat masuk ke dalam Masjidil Haram kerana mereka akan dibunuh dan diseksa oleh kaum musyrikin Mekah, kecuali jika ada perlindungan daripada orang Mekah itu sendiri. Kaum kafir musyrikin mengatakan bahawa merekalah yang berkuasa ke atas Masjidil Haram, manakala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin pula dilarang masuk ke dalamnya. Tetapi apakah hak mereka untuk melarang orang Islam untuk beribadah? Abu Jahal, Abu Lahab dan pemimpin lain mendakwa bahawa merekalah penguasa Masjidil Haram, sedangkan mereka orang musyrik, pemakan riba dan mencampur adukkan pengorbanan kepada Allah dengan pengorbanan kepada berhala. Maka adakah mereka berhak menguasai Masjidil Haram? Ini kerana Masjidil Haram ialah tempat ketenangan hati seluruh umat manusia yang mentauhidkan Allah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya kaum kafir musyrikin itu tidak berhak menguasainya, tetapi orang yang berhak menguasai Masjidil Haram ialah orang yang bertakwa kepada Allah
dan mereka yang benar-benar ingin beribadah kepada Allah, bukannya orang yang menguasai Masjidil Haram yang hanya bertujuan untuk berbangga dan bermegah-megah, sedangkan hati mereka jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-34 surah Al-Anfal menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-34 surah Al-Anfal ini menceritakan kepada kita bahawa kaum kafir musyrikin Mekah tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka yang menghalang kaum muslimin untuk beribadah di Masjidil Haram. Hakikatnya kaum kafir musyrikin Mekah tidak layak menguasai Masjidil Haram kerana mereka ialah orang kafir dan musyrik, tetapi orang yang layak menguasai Masjidil Haram ialah orang Islam yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dimuliakan, ayat ke-34 surah Al-Anfal ini memberikan pengajaran kepada kita mengenai kepentingan menguasai dan menguruskan Masjidil Haram Mekah di bawah penguasaan umat Islam, iaitu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks di Malaysia, umat Islam perlulah membina, membangun dan menguruskan masjid dan surau sebagai tempat beribadah dengan sebaik mungkin. Masjid dan surau juga perlulah sentiasa dimakmurkan dengan amal ibadah dan pelbagai aktiviti keagamaan seperti kuliah, ceramah dan kelas agama. Begitu juga diadakan pelbagai aktiviti kemasyarakatan kepada umat Islam dan juga kepada non-Muslim sebagai dakwah kepada mereka. Namun demikian, jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, masih terdapat di kalangan orang Islam yang tidak mahu hadir ke masjid dan surau untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjamaah, solat Jumaat, beribadah dan mengikut aktiviti keagamaan yang dianjurkan. Walaupun perintah kawalan pergerakan PKP sudah berakhir, prosedur operasi standard SOP di masjid dan surau sudah dilonggarkan dan saf solat juga sudah dirapatkan kembali tanpa penjarakan fizikal. Bahkan masjid dan surau juga dibenarkan untuk dipenuhkan oleh jemaah dengan kapasiti penuh tanpa had tertentu, kecuali bagi individu yang bergejala seperti demam dan individu yang positif COVID-19, maka mereka tidak perlu hadir, malah dilarang untuk menyertai sebarang aktiviti di masjid dan surau bagi mengelakkan wabak terus merebak dan menjangkiti jemaah yang hadir. Ingatlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang yang layak untuk memakmurkan masjid Allah itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat, dan mereka juga tidak takut melainkan kepada Allah, maka merekalah orang yang diharapkan untuk menjadi golongan yang mendapat petunjuk. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghada ilal masjidi aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzula kullama ghada aw rah. Sesiapa yang pergi ke masjid atau pulang daripadanya, maka Allah akan sediakan baginya sebuah tempat di dalam syurga seperti mana dia pergi dan pulang. Dalam hadis yang lain, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, basyiril masya'ina fi zulami ilal masajidi bin nurit tam yaumal qiyamah. Berikanlah berita gembira kepada orang yang berjalan kaki dalam kegelapan malam menuju ke masjid
dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-34 surah Al-Anfal ini ialah, pertama, umat Islam perlulah membina, membangun dan menguruskan masjid dan surau sebagai tempat beribadah dengan sebaik mungkin. Masjid dan surau juga perlulah sentiasa dimakmurkan dengan amal ibadah dan pelbagai aktiviti keagamaan dan kemasyarakatan. Mudah-mudahan umat Islam mendapat petunjuk dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, setiap orang Islam yang beriman kepada Allah dan Rasulnya hendaklah sentiasa memakmurkan masjid dan surau dengan melakukan amal ibadah seperti mendirikan solat fardu 5 waktu, solat Jumaat, solat sunat, berzikir, membaca Al-Quran, beriktikaf dan mengikuti majlis ilmu yang dianjurkan supaya mendapat kejayaan di dunia dan akhirat. Sidang pendengar yang dimuliakan, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.